Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan unit 5, itu dalam topik tenaga. Okay, untuk topik ni saya dah pernah post kat itu sebelum ni. Jadi hari ni saya akan bagi penerangan supaya itu lebih jelas dan faham apa yang dimaksudkan dengan tenaga. Okay, yang pertamanya, entum kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. Gini. Okey, tenaga. Okey, tenaga ialah di mana kebolehan untuk melakukan sesuatu kerja. Tenaga, okey, saya ulang sekali lagi. Okey, tenaga adalah kebolehan untuk melakukan sesuatu kerja. Contohnya bas yang bergerak. Di mana bas itu dia memerlukan tenaga untuk bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okey, contoh yang kedua ialah manusia itu sendiri. Manusia apabila dia nak bergerak, dia juga memerlukan tenaga. Okey, kita tengok ni tenaga, pembahagian kepada tenaga ni hari ni saya sampaikan dia kepada 3 yang entum kena tahu. Okey, yang pertamanya, yang pertama yang kita tengok hari ni adalah sumber tenaga. Okey, sumber tenaga. Sumber tenaga ni kita boleh bahagikan dia kepada 9. Okey, yang pertama adalah matahari. Okey, matahari ni adalah merupakan sumber tenaga utama di mana kita dapat di mana tumbuhan juga dapat sumber tenaga ni daripada matahari. Okey, yang kedua adalah angin. Okey, yang ketiga air. Yang keempat ombak. Yang kelima biodiesel. Okey, biodiesel ni adalah sumber tenaga daripada sumber organik daripada haiwan dan juga tumbuhan. Okey, yang keenam kita ada bahan api fosil. Bahan api fosil di mana dalam bahan api fosil ni kita terbahagi kepada 3. Dia ada petroleum, gas asli dan juga arang batu. Jadi ketiga-tiga ni terkandung dalam bahan api fosil. Okey, yang ketujuh kita ada sumber tenaga nuklear. Yang ke-8, okey, sumber tenaga daripada makanan. Dan juga yang terakhir ialah daripada bateri. Okey, ke-9 ni adalah merupakan sumber tenaga. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada yang kedua, kita masuk kepada bentuk tenaga. Okey, bentuk tenaga yang pertama ialah tenaga suria. Yang mana tenaga suria ni kita dapat daripada sumber tenaga matahari. Okey, yang kedua adalah tenaga haba. Yang ketiga, tenaga nuklear. Yang keempat, tenaga elektrik. Okay, yang kelima, tenaga kimia. Okey, tenaga kimia ni dia terkandung di dalam biodiesel, bahan api fosil, makanan dan juga bateri. Okey, yang keenam,
tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya ni dikeluarkan oleh objek yang bercahaya ya. Contohnya lampu. Kan dia mengeluarkan dan juga televisyen. Okey. Yang ketujuh. Okey, 7 tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ni ada pada objek yang bergerak. Contohnya basikal yang sedang bergerak, kereta yang sedang bergerak. Okey, di situ ada tenaga kinetik pada dia. Okey, yang ke-8. Okey, ke-8 kita ada tenaga. Okey, tenaga keupayaan ni dia ada pada objek objek yang jatuh daripada tempat yang tinggi, objek yang kita boleh regang ataupun objek yang kita boleh mampat. Contohnya gelung getah kan. Bila kita tarik gelung getah tu, maksudnya gelung getah tu bila kita regangkan dia, maksudnya kat situ ada tenaga keupayaan. Ini adalah tenaga. Okey, tenaga bunyi ni ada pada objek yang mengeluarkan bunyi. Contoh dia seperti berkaitan dengan tenaga, kita ada perubahan, bentuk tenaga. Okey, perubahan bentuk tenaga. Di mana bentuk tenaga ni tidak boleh dihapuskan ataupun tidak boleh dimusnahkan. Cuma bentuk tenaga ni dia akan berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Sebab tu kita namakan dia perubahan. Okey, contoh dia. Okey, contoh dia situasi di perubahan bentuk tenaga. Situasi dia buah durian yang jatuh daripada pokok. Okey. Buah durian ketika dia berada di atas, dia mengandungi tenaga keupayaan. Kemudian dia jatuh ke bawah, dia berubah kepada tenaga kinetik dan juga tenaga, bila dia jatuh ke bawah bunyi tu dia berubah menjadi tenaga bunyi. Pertama, tenaga keupayaan ketika buah tu berada di atas. Apabila buah tu turun ke bawah, dia tenaga kinetik. Sebab dia turun tu maksudnya objek tu sedang bergerak. Dan juga tenaga bunyi ni apabila buah tu jatuh ke bawah, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, sini kita namakan perubahan tenaga. Dan anak panah ni maksudnya berubah kepada. Okey, yang situasi yang kedua apabila telefon bimbit. Apabila telefon bimbit tu kita hidupkan dia. Okey, perubahan tenaga yang ada pada dia, yang pertamanya adalah tenaga kimia kepada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya tenaga. Okey. Okey, Ustazah harap berkaitan dengan tenaga ni, tuan boleh ulang balik berkaitan dengan sumber tenaga, berkaitan dengan bentuk tenaga. Maksudnya bentuk tenaga ni tenaga yang ada dalam sumber tenaga dan juga perubahan bentuk tenaga. Maksudnya perubahan bentuk tenaga ni tenaga yang berubah daripada satu bentuk tenaga kepada bentuk yang lain. Okey. Untuk entum lebih faham, Ustazah, entum buku tahun 5 formula sains. Okey. 37 dan juga 38. Okey. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.